kepada topik perbincangan, justru mana-mana institusi diraja pun perlu mengambil iktibar daripada keputusan yang telah berlaku, iaitu yang salah tetap salah, yang betul tetap betul. Walau apa sekalipun, ya, ini tidak bermakna saya mengatakan Najib Razak tidak berhak membuat permohonan. Dia nak buat, dia boleh buat. Tapi adakah permohonan itu wajib dilayan, wajar dilayan, wajar diberikan ataupun tidak? Itu adalah untuk lembaga penasihat diraja menasihati ke bawah Duli Yang di-Pertuan Agong dengan betul dan tepat. Jangan ikut naluri politik atau emosi sendiri. Sebab kalau anda buat salah, nanti mungkin anda juga kena macam mana Apundu Walu kena. Baik. Okey, setia dan terus setia. Habis kot cerita pengampunan diraja, InsyaAllah, melainkan kalau ada soalan tambahan. saya rasa semua orang dah faham. Baik. Okey, jadi saya nak tukang tengok tadi ada juga saya terlintas tadi daripada mana dia ni, apa penonton kita. Okey, saya nak muat naik yang ni tengok. Kes Anwar, 42 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Agong berkuasa beri ampun, tunda hukum dan lega hukum. Kenapakah Anwar mencabar lembaga pengampunan sedangkan ia sudah diampunkan oleh Agong? Apakah maksud lega hukum? Okey, kes Najib, sekiranya Najib diberikan ampun oleh Agong, bagaimanakah dengan kes yang sedang dan akan berlangsung ketika ini? Adakah terhapus kemana? Okey, itu saya ingat dah Haji dah jawab tadi. Tak apa, saya cuba rumuskan kedua-dua. Yang pertamanya saya daripada Amri Ismail, thank you for question. Terima kasih. Terima kasih. Soalan okey ada. Sebenarnya saudara Amri Ismail minta maaf kalau awak mungkin salah faham dengan apa yang telah saya nyatakan tadi. Bukan Anwar Ibrahim yang mencabar pengampunan diri dia. Dia tak cabar. Ada seorang peguam, anak guam saya yang cabar. Khairul Azam nama dia. Dan saya merupakan peguam untuk Khairul Azam di situ. Anwar mestilah tak cabar sebab pengampunan tu menguntungkan dia. Jadi kalau ada silap dengar ke apa tadi, saya minta maaf. Yang mencabar adalah orang lain. Anwar membela, Anwar hadir untuk membela pengampunan dia melalui peguamnya, Gopal Siram, dan juga peguam, wakil peguam negara hadir dalam perbicaraan setakat ini dan pada 15 November yang akan datang. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, betul, kita dah bincang tadi, memandangkan ada 3 set pertuduhan lain, 1MDB, 1MDB IPIC dan salah ubah laporan audit negara. Semestinya lah perkara ini akan mendorong, sewajibnya mendorong ke bawah Duli Yang di-Pertuan Agong untuk tidak melayan jika pun ada mana-mana permohonan untuk pengampunan diraja oleh Najib untuk SRC. Apa guna ampunkan SRC, keluar-keluar kena pergi bicara dengan MDB, kena balik penjara nanti. Kalau dia bersalah lah, kalau tak bersalah, tanya kepada dia. Dan itulah perkara yang telah kita bincang, ya. Sebenarnya lega hukum tu apa maksud lega hukum? Itulah 3 fasa yang wujud, yang merupakan perkara yang sedang dihujahkan di Mahkamah Persekutuan. Itu maksud lega hukum tu. Tak, apapun maksudnya sedang dihujahkan di situ. Itulah perkara yang sedang menjadi intipati pertikaian di mahkamah. Adakah itu merangkumi pembatalan sabitan atau tidak? Okey. Faham? Jadi saya nak hujah kat sini tak guna. Melainkan hakim Mahkamah Persekutuan duduk sini dapat perintah seperti ini pun kalau tidak dikatakan peguam yang tak beretika. Sebab peguam tidak wajar berkongsikan hujah yang dia sedang berhujah di mahkamah di media sosial kerana boleh memberi anggapan yang salah, dan pihak penentang saya tidak berada di sini untuk memberikan pandangan dia. So saya tidak boleh berhujah di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta maaf, tapi saya boleh nyatakan bahawa hujah itu wujud di peringkat mana di mahkamah. Itu saja. Okey Haji, saya rasa saya nak pergi banyak sangat soalan, saya pun dah terlepas yang mana satu tadi. Baik. Saya nak pergi pula kepada pasal kita pun terkejar-kejar 1.5 jam tak pernah cukup. Saya nak pergi pula kepada reaksi tadi tu. Okey. Pengampunan diraja saya rasa semua dah faham kot. Baik. Clear? Boleh tutup cerita kot? Boleh. Kita nak pergi pula kepada pelbagai reaksi. Baik. Saya nak Haji bagi pandangan Haji tentang pemimpin-pemimpin UMNO yang tidak berpuas hati dengan keputusan ini dan menjadikan Perdana Menteri Ismail Sabri sebagai sasaran.
sebagai punching bag. Adakah mereka nak tunjukkan kepada rakyat Malaysia seolah-olah kerana Datuk Ismail Sabri tak tolong Najib ke penjara, seolah-olah mahkamah ini boleh dijual beli? Ada dua bahagian yang perlu disentuh dalam persepsi dan reaksi oleh pihak-pihak pemimpin, secara khususnya UMNO di sini. Yang pertamanya sebenarnya, alhamdulillah, dan patut semua rakyat mengangkat tangan, memberi sekalung tahniah kepada Perdana Menteri ke-9 sekarang kan, ke dah 90 Ismail Sabri Yaakob, kerana beliau seperti mana sepatutnya dan sewajibnya tidak mencampuri urusan kehakiman. Kehakiman tidak boleh dicampuri oleh pihak eksekutif ataupun parlimen, dan sebaliknya. Inilah menjadi kesakitan dan keuzuran negara kita selama ini. Bagaimanakah para pemimpin UMNO nak marah dengan Ismail Sabri kerana ditabak benda jahat? How could you do that? Bagaimanakah awak boleh mengharapkan Perdana Menteri membuat benda yang jahat, melanggar perlembagaan semata-mata untuk kepentingan awak? Inilah penyakit yang rakyat sudah benci, rakyat nak ubati, yang rakyat pernah ubati pada PRU 14 tapi dikhianati oleh pengkhianat tertentu. So, saya tak nampak, tak masuk akal bagaimanakah pemimpin UMNO boleh marah Ismail Sabri seolah-olah apa yang mereka suruh dia buat adalah benda yang benar, dibenarkan di sisi undang-undang. Tidak. Dan sepatutnya semua para pemimpin politik patut menjiwai dan mengikuti apa yang Ismail Sabri tidak lakukan pada kes ini. Tidak mencampuri. Sama ada pada masa hadapannya kerajaannya adalah Barisan Nasional atau UMNO, maupun Pakatan Harapan dan PKR, ataupun Perikatan Nasional dan Bersatu, maupun GTA dan Pejuang. Siapa sekalipun parti tidak boleh langsung dalam apa keadaan sekalipun minta atau membiarkan Perdana Menteri untuk mencampuri urusan mahkamah atau urusan parlimen. Tak boleh. Dan kalau Perdana Menteri itu buat salah, macam mana Najib buat salah pasal SRC, maka Menteri kena bersuara, bukan duduk diam-diam. Macam mana UMNO sampai sekarang duduk diam-diam. Ini adalah kebacoran yang melampau, kerosakan yang teruk sangat. Ini bukan soal UMNO. Kalau ini dibuat oleh Pakatan, ini dibuat oleh Perikatan, benda yang sama saya akan ungkapkan. Tidak boleh, negara tidak boleh mempunyai perkara seperti ini. Dan untuk melengkapkan jawapan bahagian keduanya, Saudara Fadli, masalah dengan Zaid Hamidi dan juga antara lain Ashraf Wajdi yang mula-mula cakap ni adalah kerana mereka ni tak baca rentetan peristiwa mahkamah. Mereka ni macam katak di bawah tempurung. Perkara perkembangan semasa berlaku di mahkamah, bacalah. Islam suruh ikra. Ashraf Wajdi baca apakah rentetan peristiwa. Saya rumuskan 29 April mahkamah tetapkan tarikh rayuan terakhir pada 15 Ogos, 3 bulan setengah terlebih dahulu, ya. Pada masa itu sudah pun dikatakan kononnya nak panggil Jonathan Laidlaw pada Januari diumumkan, kononnya nak filekan permohonan untuk konflik kepentingan Nazlan pada bulan Mac, 13 Mac diumumkan. Tapi pada masa mahkamah tetapkan tarikh rayuan 15 Ogos pada 29 April, pada masa itu belum pun dia file dua permohonan ini. Kenapa dia tak file? Zaid Hamidi tanya tak kat Najib? Ashraf Wajdi tanya tak kat bos? Kenapa tak file? Kenapa malas nak file? Kenapa malas nak bela diri sendiri? Kenapa tak pentingkan kedudukan dan kebebasan diri sendiri? Kalau macam ni layan kepentingan diri sendiri, macam mana dia layan kepentingan negara masa jadi Perdana Menteri? Itu baru satu saya sebut. Belum saya huraikan macam mana Laidlaw tidak dibenarkan masuk pada 21/7, pada 26/7. Satu-satunya peguam yang ada pun dia buang. Bodoh kan? Betul. Rayuan pada 15 Ogos, mahkamah dah kata takkan tangguh, you try bawa masuk Jonathan Laidlaw, fine, you try. Mahkamah tak bagi Jonathan Laidlaw masuk. Dah Jonathan Laidlaw tak masuk, peguam yang ada awak buang. Bagal.
Lepas